Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Baik, Fred, kongsikan berkenaan dengan peluang latihan kemahiran dalam bidang industri perkayuan. Kita kena tahu bahawa industri perkayuan atau industri berasaskan kayu merupakan salah satu industri yang paling penting dalam pembangunan sosioekonomi Malaysia. Dan kita difahamkan juga kalau industri perkayuan di Malaysia telah menyumbang sebanyak 25.2 bilion ringgit kepada pendapatan ekspor negara pada tahun 2022. Dan yang lebih menariknya, produk berasaskan kayu di Malaysia ini telah pun diekspor ke lebih 173 buah negara di seluruh dunia. Dan ini sangat mengagumkan kerana terdapat lebih daripada 3,000 syarikat dalam industri ini yang memberikan banyak peluang pekerjaan dan memberikan peluang latihan kemahiran dalam prospek kerjaya kepada belia-belia tempatan kita. Jadi kita nak terus berbicara berkenaan dengan aspek peluang latihan kemahiran dalam bidang industri perkayuan ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Nur Zambri Mat Amin, merupakan Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, dan kita juga ada Encik Musalman Kamal, merupakan pengurus MK Maju Furniture bersama kami. Terima kasih bersama kami ya. Sama-sama. Okey. Saya nak tanya dengan Dr. Zambri berkenaan dengan MTIB ini. Mungkin boleh ceritakan sikit latar belakangnya dan juga apakah sebenarnya penekanan yang diberikan kepada MTIB untuk memajukan dan juga untuk membangunkan industri perkayuan negara ini. Okey. Untuk makluman pemfarihan, MTIB ataupun dalam bahasa Inggerisnya Malaysian Timber Industry Board ataupun Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia merupakan agensi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi ataupun KPK. Dan peranan utama MTIB sebenarnya kita memaju dan membangunkan industri perkayuan negara. Seperti mana yang Puan Fariha nyatakan tadi ya, nilai ekspor produk kayu ke luar negara ya pada tahun 2022 lebih daripada 25 bilion ringgit Malaysia. Satu angka yang besar. Dan sektor industri perkayuan negara juga merupakan salah satu sektor yang penting pada pembangunan sosioekonomi negara kita. Jadi antara fokus utama yang MTIB fokuskan pada masa kini adalah pembangunan modal insan melalui peluang latihan kemahiran kepada belia-belia dan juga pihak industri. Okey, mungkin ada juga inisiatif yang dilaksanakan oleh MTIB sebenarnya untuk aspek pembangunan modal insan ni. Baik, dari segi pembangunan modal insan, kita mempunyai pusat latihan. Kita panggil Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu yang mana saya katanya kita panggil WISDEC, Wood Industry Skills Development Center. Yang mana pada masa ini kita ada dua pusat, iaitu satu di Banting, Selangor dan satu lagi kita ada di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi WISDEC ni memainkan peranan dalam melatih belia-belia dan juga pihak industri dalam program latihan kemahiran. Berfokus kepada contohnya teknologi perkayuan, kita juga melatih dari segi reka bentuk perabot dan juga banyak lagi program latihan yang kita tawarkan kepada pihak industri dan juga belia-belia tempatan. Okay. Kita tahu kalau misalnya ada peluang kemahiran ni kan sangat penting untuk kita meramaikan lagi sebenarnya kan para penggerak dalam industri perkayuan ni. Kita ada Musalman. Okey, katanya dah 10 tahun. Ya, betul. Dalam industri ini. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit bidang kemahiran yang diperolehi dan juga mungkin pencapaian terbaik yang diperolehi peringkat antarabangsa. Okey, terima kasih Puan Fariha. Saya bermula dengan kemahiran ini di Pusat Latihan Perkayuan Negeri Terengganu, TTITC, dan melanjutkan pelajaran di ILP di Kota Baru, Kelantan. Dalam masa yang sama, saya terpilih untuk bertanding di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa untuk mewakili Malaysia dan pencapaian untuk mewakili Malaysia saya berlatih di bawah MTIB di pusat latihan di bawah MTIB WISDEC dan pencapaian terbaik saya di peringkat antarabangsa saya mendapat 2 pingat emas. Wow. Ini cukup mengagumkan juga kalau MTIB kata, oh ini antara contoh terbaik, penanda aras terbaik daripada MTIB sendiri. Okey, Doktor, kalau program latihan kemahiran di WISDEC ini, apa sebenarnya yang akan diberikan, dijuruskan, kan inisiatif sebenarnya yang diberikan untuk memperkasakan lagi bidang kemahiran industri perkayuan ini? Baik, saya merujuk pada pencapaian saudara Musalman tadi. Sebenarnya untuk makluman penonton dan juga pemfarihan ya.
sepanjang 10 tahun dalam bidang kemahiran perabot, kita tidak pernah mencapai kemenangan peringkat dunia. Tapi pada masa kini kita telah berjaya melahirkan 3 ikon ataupun 3 belia yang telah mencapai tahap dunia. Yang mana Saudara Musarman ni menang medal, Medallion of Excellence di World Skill Competition di Brazil. Dan bersama beliau pada ketika itu adalah Saudara Lau daripada Sarawak yang juga memenangi Medallion of Excellence dalam bidang joinery atau perkayuan. Dan pemenang yang ketiga yang kita boleh jadikan sebagai ikon yang telah memenangi di World Skill Competition di Abu Dhabi, UAE. Jadi saya melihat aspek kemahiran dalam bidang perabot khususnya akan menjadi satu pembakar semangat kepada belia-belia, dan jangan melihat bahawa bidang perabot atau bidang kayu ini satu bidang yang ketinggalan ke belakang. Jadi dengan pencapaian belia-belia kita sampai tahap dunia, kita mempunyai kebanggaan negara yang dapat melahirkan belia-belia yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Itu yang kita rasa kita perlu teruskan agenda ini supaya negara kita mempunyai tenaga kerja yang mahir. Dan kita harapkan kita dapat menambah jumlah tenaga mahir dalam industri perkayuan itu sendiri. Yang mana pada masa kini kita lihat dari segi data, lebih daripada 50% tenaga kerja dalam sektor industri perkayuan negara adalah terdiri daripada pekerja asing. Jadi kita mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk melatih belia-belia tempatan supaya mereka dapat berkecimpung dalam bidang atau bekerja di dalam industri perkayuan ini. Saya nak tanya Musarman, apa sebenarnya produk apa sebenarnya sehingga diangkat memenangi pingat emas tu? Ini peringkat antarabangsa ni. Betul. Produk kebanyakannya produk ni daripada negara luar sendirilah, yang mana buat satu desain contoh macam side table ataupun konsol table, dan kita akan menyiapkan produk itu mengikut masa dan kehendak soalan tu sendirilah. Masa dia bagi? Kalau untuk peringkat awal biasanya dalam 20 ke 24 jam. Oh, 20 hingga 24 jam. Betul. Wow. Mungkin saya boleh tambah sikit Puan Fareha. Okey, untuk makluman semua, ada segi pertandingan World Skill Competition. Okey, lazimnya di peringkat nasional kita panggil World Skill Malaysia Belia. Okey, mana-mana belia yang terpilih, dia akan pergi peringkat yang lebih tinggi, iaitu ASEAN Skill Competition. Dan seandainya dia berjaya di peringkat ASEAN Skill Competition, dia akan pergi ke World Skill Competition. Oh, dia banyak lapis. Banyak level, banyak tahap. Ini memang yang terbaik sebab tadi. kita akan pilih yang terbaik, kalangan terbaik. Jadi dalam bidang pertandingan World Skill di peringkat World Skill Competition ni, World Skill WSC, dia akan bertanding dengan semua belia-belia antarabangsa. Yang mana pada ketika Musarman bertanding di Brazil, saya difahamkan lebih daripada 40 peserta negara bertanding. Kita ada peserta daripada China, daripada Amerika Syarikat dan semua negara-negara di dunia. Jadi itu merupakan satu cabaran yang besar kepada beliau, dan akhirnya alhamdulillah saya berkata pencapaian beliau capai itu satu kebanggaan negara. Dan kita boleh lihat dia kalau di peringkat negara kita ada anugerah tangan emas. Dan dalam bidang perabot ni saya boleh anggap beliau adalah ikon, dan kita berharap beliau akan mencontohi beliau. Okey, saya nak tanya Musarman, mungkin macam mana sebenarnya kita boleh mengubah persepsi orang muda tentang industri perkayuan ni? Bagi saya, macam doktor cakap tadi, dia tak boleh menganggapkan benda ni benda yang ke belakang. Sebab dalam bidang kemahiran ni bukan pilihan kedua. Sebab kebanyakan belia sekarang ni menganggap bidang kemahiran ni adalah pilihan kedua. Sebenarnya kena gali juga ilmu ni kan. MTIB ada menyediakan, jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan peluang latihan kemahiran dalam bidang industri perkayuan ini. MTIB ada boleh membantu memberi sokongan sepenuhnya kepada belia-belia tempatan kita untuk mempelopori ataupun mencuba dalam industri perkayuan ini. Baik, terima kasih diucapkan untuk Dr. Muhammad Nur Zamri Mat Amin, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, dan juga Musarman Kamal, Pengurus MK Maju Furniture. Semoga banyak lagi kejayaan akan ditempa nanti insya-Allah. Okey, kita terus bersama dengan